Tak adalah suci lahir dari jiwa, menikam sanubari hati dalam lara. Cinta mistik abadi kekal selamanya. Musim berganti tapi wajah takkan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba wakil dari kelas PPI SMP TESLD ambilan Jun 2020. Selasih tumbuh di tepi telaga, leka dimakan si anak kuda. Adanya hamba bukan semata, tapi hendak menyampaikan cerita. Di atas puncak Gunung Ledang tinggal seorang putri yang cantik jelita yang dikenali sebagai Putri Gunung Ledang. Putri Gunung Ledang tidak tinggal berseorangan, tetapi dia tinggal bersama para dayang yang sentiasa mendampingi dan menjadi pembantu setianya. Malah, kononnya terdapat seorang nenek kepayan yang turut tinggal bersama dengan mereka. Penduduk kampung yang tinggal berdekatan di kaki Gunung Ledang seringkali naik ke Gunung Ledang untuk mengambil hasil hutan. Sekali-sekala mereka terserempak dengan Putri Gunung Ledang kerana Putri Gunung Ledang sering membantu mereka, yang terutama yang dalam kesusahan. Oleh itu, nama Putri Gunung Ledang terkenal dan termasyhur walau di mana sahaja. Oleh itu, kemasyhurannya sampai kepada Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan Melaka pada ketika itu. Maka tergeraklah hati baginda untuk menjadikan Putri Gunung Ledang sebagai permaisuri Melaka. Maka baginda telah menyatakan hasratnya kepada para pembesarnya. Alangkah terkejutnya para pembesar baginda setelah mendengar hasrat baginda tersebut. Namun, tiada sesiapa yang berani menegur hasrat baginda. Maka, baginda pun telah menitahkan Datuk Bendahara untuk mencari satu rombongan untuk pergi meminang Putri Gunung Ledang. Mahu tidak mahu, Datuk Bendahara terpaksa mencari rombongan tersebut dalam kalangan pembesar Sultan Mahmud Shah. Maka, Datuk Bendahara telah memilih Tun Mamat sebagai ketua rombongan tersebut. Tidak pula ketinggalan, Datuk Bendahara turut melantik Datuk Sang Setia untuk membantu Tun Mamat untuk mencari Putri Gunung Ledang, dengan harapan Datuk Sang Setia, seorang tua yang sangat berpengalaman luas, dapat membantu untuk mencapai hasrat dan cita-cita Sultan Mahmud Shah. Beta mahu Laksamana Hang Tua untuk turut serta dalam rombongan tersebut, titah Sultan Mahmud Shah. Terkejut Datuk Bendahara terhadap titah tersebut. Sebenarnya, Datuk Bendahara sengaja mengecualikan Datuk Laksamana Hang Tua untuk menyertai rombongan tersebut kerana beliau tahu bahawa Laksamana Hang Tua sudah sangat berusia dan sering dalam keadaan uzur. Namun begitu, Datuk Laksamana Hang Tua mengerti akan perasaan hati Datuk Bendahara, tetapi kerana tidak mahu menderhaka kepada Sultan, maka Datuk Laksamana Hang Tua tetap patuh akan perintah Sultan tersebut. Ampun tuanku, titah tuanku tetap patut junjung. Sembah Datuk Laksamana Hang Tua.
Sukacitanya hati Sultan Mahmud Shah bukan kepalang setelah Datuk Laksamana Hang Tuah bersembah kepada beliau. Maka tibalah hari yang dinanti-nantikan. Rombongan utusan Sultan Mahmud Shah pergi menuju ke Gunung Ledang. Jauhnya bukan kepalang, perjalanannya sangat sukar untuk ditempuhi. Meredah rimba belantara, menyeberangi sungai, mendaki bukit dan menuruni lurah. Namun, setiap pahit geteri itu terpaksa mereka lalui. Akhirnya, mereka sampai di sebuah perkampungan yang berdekatan dengan kaki bukit Gunung Ledang. Maka, terkejutlah penduduk kampung tersebut apabila mengetahui bahawa rombongan tersebut merupakan rombongan Sultan Mahmud Shah untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Namun, tiada sesiapa pun yang berkesanggupan untuk memberi bantuan kepada mereka. "Bukan kami tidak mahu membantu," kata seorang penduduk kampung tersebut. "Tetapi kami sendiri tidak tahu di manakah tempat kediaman Puteri Gunung Ledang di atas gunung itu," sambungnya lagi. Tiba-tiba datang seorang penduduk kampung yang lain turut mencelah. Puteri Gunung Ledang itu berkemungkinan adalah Puteri Bunian. Sebab itulah tiada siapa yang mengetahui di manakah dia tinggal di atas gunung itu, katanya lagi. Jikalau mereka pulang tanpa bertemu dengan Puteri Gunung Ledang, nescaya murkalah Sultan Mahmud Shah. Jadi, tanpa membuang masa, mereka meneruskan perjalanan beliau. Tetapi, Laksamana Hang Tuah serta Datuk Sang Setia tidak mengikuti perjalanan mendaki Gunung Ledang kerana mereka berdua sudah kepenatan serta usia mereka sudah meningkat tua. Jadi, mereka pun tinggal di kaki Gunung Ledang. Maka, Tun Mamat serta pembesar yang lain meneruskan perjalanan mereka menaiki Gunung Ledang. Dalam perjalanan tersebut amat sukar untuk mereka tempuhi kerana ada pembesar yang tersesat, hilang serta ada juga pembesar yang tercedera. Maka tinggallah Tun Mamat seorang mengharungi perjalanan menaiki Gunung Ledang tersebut. Akhirnya tibalah Tun Mamat di sebuah tempat yang sangat asing. Adapun sebuah rumah yang sangat ganjil yang mana diperbuat daripada tulang belulang yang besar dan atapnya pula dibuat daripada rambut yang panjang. Tiba-tiba beliau terkejut kerana beliau dikelilingi kebanyakan puteri yang sangat cantik. "Hamba ini datang dari mana?" tegur salah seorang puteri tersebut. "Hamba ini orang Melaka. Hamba datang untuk berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang," kata Tun Mamat. Tiba-tiba muncul seorang nenek kebayan datang kepada Tun Mamat. Tun Mamat segera mengatakan hasrat beliau untuk datang berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang. Sejurus mendengar hasrat Tun Mamat tersebut, nenek kebayan itu pun terus berkata, "Kalau begitu, biarlah Patik datang pergi berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang dahulu. Biarlah Patik bertanyakan kepadanya sama ada dia mahu menjadi permaisuri Melaka." Lalu nenek kebayan itu masuk semula ke dalam rumah yang ganjil tadi. Tidak lama selepas itu, nenek kebayan itu muncul semula. Maka dia pun mengatakan kepada Tun Mamat bahawa Puteri Gunung Ledang bersetuju untuk berkahwin dengan Sultan Melaka sekiranya Sultan Melaka memenuhi syarat-syarat peminangan tersebut. Syarat-syaratnya ialah pertama sekali,
membina satu jambatan emas dan satu jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang. Lalu, baginda perlulah menyediakan 7 tempayan air mata, 7 tempayan air pinang muda, 7 tempayan yang berisi emas dan 7 tempayan yang berisi perak, 7 dulang hati nyamuk serta 7 dulang hati kuman, serta 1 mangkuk darah Sultan Melaka dan 1 mangkuk darah putra Sultan Melaka. Alangkah terkejutnya Tun Mamat setelah mendengar syarat-syarat tersebut. Maka segeralah Tun Mamat turun dari gunung tersebut dan membawa semua pembesar untuk kembali ke Melaka. Sejurus tiba di Istana Melaka, Tun Mamat segera menyatakan syarat-syarat yang dinyatakan oleh Puteri Gunung Ledang kepada Sultan Mahmud Shah. Alangkah terkejutnya Sultan Mahmud Shah pada ketika itu. Malah pembesar-pembesar yang lain juga turut terkejut dan hanya mampu mendiamkan diri. Baginda menyatakan bahawa baginda mampu untuk melunaskan segala syarat-syarat tersebut. Namun, tidaklah baginda sanggup untuk mengorbankan putera baginda kerana putera baginda adalah darah daging baginda sendiri. Maka, baginda telah melupakan syarat-syarat tersebut dan meninggalkan hasrat baginda untuk mengahwini Puteri Gunung Ledang. Tetapi sebenarnya Tun Mamat dan Laksamana Hang Tuah sebenarnya tahu bahawa Puteri Gunung Ledang sengaja untuk menetapkan syarat-syarat tersebut kerana untuk menolak peminangan Sultan Mahmud Shah secara halus tanpa mengecilkan hati Sultan Mahmud Shah. Pengajaran daripada cerita ini adalah pertama sekali kita patutlah patuh kepada pemerintah. Seperti yang kita dapat lihat, Tun Mamat sangatlah patuh kepada Sultan Mahmud Shah kerana beliau sanggup untuk menempuhi segala cabaran untuk mencari Puteri Gunung Ledang. Yang kedua pula ialah kebijaksanaan, iaitu kebijaksanaan Puteri Gunung Ledang dengan memberi syarat-syarat tersebut untuk menolak peminangan Sultan Mahmud Shah tanpa mengecilkan hati baginda. Yang ketiga pula adalah kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, iaitu kasih sayang Sultan Mahmud Shah terhadap darah dagingnya sendiri, iaitu puteranya sendiri. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Itulah sahaja cerita hamba, moga menjadi teladan semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.